sehingga tamat tingkatan 6 pada tahun 1990. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di USM pada tahun 1991 sehingga tahun 1995 dalam bidang sastra dengan pendidikan program A Meja Sejarah. Seterusnya, menyambung pengajian di UPM pada tahun 1999 sehingga tahun 2000 dalam bidang sarjana pentadbiran pendidikan. Tuan Haji Yasmin bin Hashim mula berkhidmat sebagai guru di SMK Kalaka Roban, Sarawak pada tahun 1965 dan sepanjang 26 tahun menjadi pendidik, beliau telah bertugas di 6 buah sekolah. Kini, beliau bertugas di SMK Agama Melur Kota Baharu, Kelantan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Muhammad Arif dari kelas 4 maju. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul pada petang ini dalam program Jusah Sejarah tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki Kuala Lumpur pada tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau rahmatilah perjumpaan kami dan Engkau redailah perpisahan kami. Moga-moga perjalanan majlis ini lancar berkat rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Karimu, ya Aziz, Engkau berkatilah guru-guru kami yang telah bertungkus lumus menjayakan program ini dan Engkau berikanlah kefahaman dan keterangan hati kepada pelajar-pelajar yang menghadiri program ini. Semoga perkongsian ilmu pada hari ini dapat dimanfaatkan untuk kejayaan kami di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa, dengan penuh rasa kesyukuran dan berbesar hati, majlis mengalu-alukan penceramah kita pada petang ini, Tuan Haji Yasmin bin Hashim, untuk memulakan sesi Jusah Sejarah bagi tingkatan 4 peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Aminuddin Baki. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Mic tu Haji, mic. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis, apa nama tadi, Tasita lah. Okay. Yang saya muliakan rakan saya Cikgu Muhammad Syarizal. Seterusnya anak-anak pelajar yang cikgu-cikgu sejarah. Seterusnya pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian. Baik, majoriti ataupun mungkin Cikgu Syarizal 100% hari ini adalah pelajar tingkatan 4. Betul kah? Kebanyakannya tingkatan 4 lah. Kebanyakan kita yang tingkatan wajibkan 4. tingkatan 4. Ada tak ramai tingkatan 5. Kita macam saya ni ada kekangan Unify tu masalah hujan di Kelantan ni. Ada sedikit masalah, apapun itu bukan penghalang bagi kita untuk kita discuss bagaimana kita nak menguasai cara menjawab sejarah, apatah lagi pelajar tingkatan 4 yang masih mempunyai masa yang secukupnya untuk bersedia menghadapi SPM tahun 2023 nanti. Baik. Pelajar-pelajar, kamu semua akan mengambil 2 kertas. Kertas 1 berbentuk soalan objektif. Manakala kertas 2 berbentuk struktur bahagian A 4 soalan wajib. Dan esei bahagian B akan diaju 5 soalan, pilih 3 yang terbaik untuk kita jawab.
2 jam setengah, kertas 2, kertas 1 jam, iaitu 40 soalan objektif yang semuanya wajib jawab. Okey, dalam exam nanti, kertas 1 akan bermula pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi, dia akan tanya berdasarkan buku teks. Tingkatan 4, 20 soalan. Tingkatan 5, 20 soalan. Ni kita ada kesemuanya 20 bab. Manakala soalan kertas 1, kertas 2, dia ada 4 soalan struktur bahagian A. Soalan struktur pula 2 soalan tingkatan 4, 2 soalan tingkatan 5. Esei pun nisbahnya 3 tingkatan 4, 2 tingkatan 5 ataupun 2 tingkatan 4, 3 tingkatan 5. Yang penting kita jawab 3 soalan. Itu kerangka soalan level format SPM KSSM yang akan bermula pada batch tahun ini. Baik, sekarang saya tidak perlu lengah masa. Saya buat sedikit soalan ujian uji minda. Siapa boleh jawab, boleh tekskan dalam in-call message, dalam ruangan teks. Siapa boleh jawab? Siapakah tokoh ini? Oh, Dennis Chong terus jawab, Ibrahim Haji Yaakob. Okey, bagus Dennis. Belum habis soalan terus boleh jawab. Dennis Chong. Baik, soalan Ibrahim Yaakob ni pejuang dari tanah Melayu, negara Malaysia. Tetapi ketika Jepun kalah, lepas dia gagal mewujudkan Melayu Raya, Indonesia Raya, British kembali ke tanah Melayu dan memburu Ibrahim Yaakob. Lalu beliau berlindung di Indonesia, berjuang melawan Belanda di Indonesia dan menukar namanya kepada Iskandar Kamil Agasja. Akhirnya beliau meninggal dan beliau dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Indonesia. Itu cerita Ibrahim Yaakob. Soalan 2. Siapa boleh jawab, dia akan dapat A sejarah. Apakah nama tokoh wanita ini? Okay, boleh jawab dalam in-call message. Siapa boleh jawab? Apakah nama tokoh wanita ini? Kalau tadi Dennis Chong boleh jawab. Sekarang kita tengok. Dennis ni lelaki ke perempuan ni Dennis ni? Saya kadang-kadang okey, Agustin Chen pula. Austin Chen kata Ibu Zin. Ni. Austin Chen, saya catat nama. Austin Chen kata Ibu Zin. Okey, bagus. Baik, itu lebih kuranglah saya panggil sebagai warm up kita untuk petang ini. Baik, sekarang kita bincang terus bagaimana SPM yang perlu kita hadapi, iaitu mulai tahun lepas pemarkahan SPM bukan lagi secara manual. Kalau dulu skrip dari Sekolah Aminuddin Baki misalnya akan dihantar direct kepada pemeriksa kertas. Tapi mulai calon pertama baru-baru ini, skrip kita akan dihantar ke lembaga peperiksaan dan akan di-scan helaian demi helaian. Kemudiannya, dia akan diagihkan kepada para pemeriksa seluruh Malaysia. Katakanlah, skrip Aminuddin Baki saya dapat. Saya akan marking menggunakan kaedah digital inilah. Iaitu, siapa dapat markah, dia akan diklikkan dengan mouse tertikus itu. Satu isi dapat satu tik yang ada tik simbol 1. 2 isi di tik kali kedua. Contoh paling senang yang ni. Pelajar tengok skrin ya. Nyatakan 2 orang tokoh yang terlibat dalam sistem ahli. Katakanlah pelajar, apa nama pelajar tadi? Itu Tasmita ke apa tadi? Tasmita tak? Tasmita jawab, Datuk On Jaafar. Jadi saya akan klik pada hujung perkataan Jaafar, dalam kotak belah kanan automatik keluar 1. Maknanya dapat 1 markah. Tasmita jawab lagi, Datuk Ni Ahmad Kamil. Saya pun klik Datuk Ni Ahmad Kamil,
automatik dalam kotak berubah jadi 2 markah. Katakanlah tasmita tambah sendiri isi. Dan memang boleh tambah pun. Buat nombor 3 sendiri, tulis Dato' AAC Turai Singgam. Saya pun klik juga, tapi klik itu markah tak bertambah. Sebab maksima sudah pun cukup. Soalan bentuk esei bahagian bawah pun begitu. Pemeriksa akan refer skema, dia akan compare dengan jawapan. Tiba-tiba budak ni jawab, sistem ahli menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Melatih. Melatih dia akan klik pada melatih, terus dapat 1. Dicari-cari lagi, proses memupuk perpaduan kaum. Perpaduan. Berubah jadi 2. Dia baca lagi, untuk belajar mentadbir, dia jumpa poin, maka dalam kotak automatik jadi 3 isi, 3 markah. Kalaulah tasmita tambah lagi tadi, jadi 4 isi, boleh tik aja, tapi markah akan kekal 3 maksima di dalam kotak. Itu sistem pemarkahan digital yang kita mulakan pada tahun lepas. Baik. Sekarang kita sembang sikit. Ketah 2 kita, saya fokus ketah 2 hari ni, Cikgu Syarizal. Ketah 2 kita ni, kalau kita tengok kertas soalan struktur, pelajar-pelajar ingat jawapan kita pastikan lebih tepat. Mesti tepat, jawapannya padat, tak perlu berjala-jala. Kadang-kadang panjang tak ada guna, dia biacun tu jawapannya. Jangan panjang sangat soalan struktur ni. Sebab masa dicadangkan 15 minit. Satu soalan 15 minit. Satu soalan 15 minit. Tu soalan struktur. Baca semua soalan dulu. Kita kena baca 1, 2, 3, 4 and then kita pilih mana soalan yang paling mudah. Kata Profesor Muhaya, jawab soalan yang paling mudah dahulu. Maybe kemungkinan mudah bagi kita ialah soalan nombor 4. Mungkin kawan kita paling senang soalan nombor 1. Jawab yang paling senang. Baik, sekarang kita buka nota masing-masing. Cikgu Syarizal, pelajar-pelajar sendiri cetak ke atau sekolah tolong cetak nota ni? Pelajar-pelajar kita bagi soft copy semua kepada pelajar. Soft copy. Saya tahu ada pelajar cetak, ada pelajar guna iPad. Kan ada macam-macam lah dunia sekarang kan. Tak kisahlah nak guna apa sekalipun. Yang penting pelajar dapat join dan boleh buat something pada tu. Boleh marking tu, ada something. Baik. Sekarang kita tengok soalan yang pertama. Buka muka surat yang pertama. Dalam SPM, pelajar mesti baca semua arahan. Jangan tengok soalan A baca A, tak. Kena baca atas tu. Rajas 1 menunjukkan ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey. Ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu, Raja X, wilayah pengaruh rakyat. Apakah X? Jelaskan ciri-ciri X dalam A di atas. 3 markah, yang tadi 1 markah. Kemudiannya kita baca lagi C. Kemudiannya kita baca D. Itu caranya. Lepas baca semua, kita derah dengan pensel isi-isi yang bakal kita jawab. Barulah kita jawab A. Kadang-kadang kita sedang menulis jawapan A, idea untuk D kadang-kadang datang mencurah-curah. Sebab tu kita kena baca semua dulu soalan. Sekarang pelajar keluarkan pen, keluarkan alat tulis. Ini ada 3 contoh jawapan calon. 4 sampel. Pelajar pertama jawab tu X tu undang-undang. Pelajar kedua jawab X ialah undang-undang. Pelajar ketiga jawab kotak yang bertanda X dalam raja di atas ialah undang-undang yang terdapat dalam sesebuah negara alam Melayu. Sampel 4 undang. Baik, Tasmita, buka mikrofon sekejap. Yang jadi moderator tadi. Hello? Ya, cikgu. Baik, katakanlah Tasmita jadi cikgu yang menanda kertas. Sampel 1, Tasmita akan letak berapa markah? Dengan kualiti yang jawab itu. Sampel 1. Buka mic. Tasmita buka mikrofon.
Kalau saya, sebab dia dah ada jawapan, jadi 1 markah cikgu. Baik, sampel 2, 1 markah juga. sampel 3. Mungkin gariskan jawapan yang penting sahaja sebab yang lain tidak diperlukan. Okey, sampel 4, Kosong. kosong. Kenapa kosong? Sebab undang membawa maksud yang lain kan, dia bukan Okey, undang-undang. bagus. Itu soalan yang saya nak dengar jawapan. Jadi, pelajar tengok kalau soalan yang hanya 1 markah, dia tanya definisi itu ataupun dia tanya tentang konsep je. Aras pengetahuan atau pemahaman, kita boleh tulis ringkas macam ni je. Undang-undang. Cukup. Baik, sekarang pelajar salin sampel 1. Undang-undang. Tapi kalau nak jawab sampel 2, X ialah undang-undang, okey. Cuma sampel 3 saya nasihatkan, jangan begitu sebab kita menulis benda yang tak perlu, panjang sangat. Sampel 4, tak ada markah. Sebab apa tak ada markah? Sebab undang makna satu jawatan dalam hierarki pentadbiran Negeri Sembilan. Dia jauh beza maksud. Baik, Tasmita. Tasmita ni sebab moderator ini kan. Buka mic kalau saya panggil cuba buka mic. Ya cikgu. Macam mana kalau pendapat Tasmita? Kalau pelajar jawab, betul cuma ejaannya salah. Kalau ejaan salah, sebelum ni saya pun pernah dapat kosong dalam peperiksaan sebab ejaan salah dalam sejarah. Jadi mungkin kosong. Kalau mungkin macam satu huruf saja, mungkin boleh bagi 1 markah lagi. Kalau tak, boleh kosong. Dia tak apa, cikgu yang buat kosong tu mungkin cikgu nak biar kita beringat. Cuma di peringkat SPM sebenar, kalau ejaannya sedikit salah, maksudnya masih sama, kemudiannya pronouns-nya hampir sama, biasanya pemeriksa akan beri markah. Contoh, katakanlah siapakah tokoh dalam gambar di atas? Jawapannya Datuk On Jaafar. Ada pelajar, dia aja Datuk On Jaafar tu, Jaafar lain aja. Jaappa, eja on pula on, sepatutnya ONN, JAAFAR. Jadi sedikit kesilapan begitu dimaafkan biasanya. Lainlah kalau yang bertukar bapa dengan anak. Datuk On Jaafar ditulis Datuk Jaafar On. Itu tak boleh. Kesalahan ejaan yang sikit-sikit je salah biasanya dipertimbangkan oleh pemeriksa. Okay, so kita tengok soalan nombor 2. Baik, sebab saya akan minta banyak berdialog dengan pengacara. Jadi Tasmita tolong saya sekejap baca skrin ini. Jelaskan ciri-ciri X. Jelaskan ciri-ciri X dalam A di atas. Sampel 1, memastikan kesejahteraan, terpakai seluruh wilayah, panduan dalam pentadbiran, Kutara Manawa. Baik, Sampel 2. Tasmita, kejap ya. Okey, soalan sampel 1 ni. Budak jawab begitu je. Markah maksimal 3 markah. Pada pendapat Tasmita, berapa markah yang layak dia dapat? Untuk sampel 1. Tasmita jangan takut. Just bagi idea je. Mungkin 2 sebab bukan dalam ayat penuh. Okey, sebenarnya dalam SPM dia dapat setengah. 1/2. Separuh. Kalau 4 markah, 2. Kalau 8, jadi 4. Dia dapat separuh. Isi tetapi tidak ada dalam bentuk ayat yang lengkap. Dia tak apa markah penuh. Dan dalam SPM, ramai jawab begini. Walaupun cikgu dah ajar, kamu kena tulis ayat esei, walaupun pendek. Baik, Tasmita baca sampel 2. Sampel 2, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Baik, di situ kita tengokkan di situ simple ya. Memastikan, okey, saya nak pelajar-pelajar salin yang sampel 2 sekarang. Saya tunggu. Okey, salin sekarang. Jangan buang waktu. Sila salin.
Okey. Kalau Tasmita jadi cikgu, Tasmita akan tik pada ayat yang mana satu? Kalau Tasmita jadi cikgu. Ayat ke isi, cikgu? Isi. Memastikan kesejahteraan Kesejahteraan satu Makkah. Lagi? terpakai di seluruh wilayah. Terpakai. Lagi? Lepas tu contoh dia Undang-Undang Kutara Manawa. Kutara Manawa tu okey. Satu lagi panduan. Panduan pendapat. Okey. Dan menjadi panduan. Maksudnya ayat yang ada dua isi boleh gabungkan dalam satu ayat besar. Misalnya kan, ciri undang-undang ialah menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Tapi saya gabungkan ayat tersebut, letak dan menjadi panduan, disambung daripada undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan. Jadi, buat ayat begitu dengan letak kata sendi, dia layak juga dapat markah komplit satu. Bawah tu contoh. Kutara Manawa. Cikgu, markah 3 je, kenapa jawab 4? Tak ada masalah, lebihkan 1, dia tetap dapat 3 markah. Cuma untuk latihan petang ini, pelajar tulis sikitlah nota 4/3, maknanya dia lebih 1. Maksima 3 markah, garis-garis. Okey, buat dengan pen merah, macam saya buat tu. Okey, 3 markah, garis-garis. Dah siap salinnya? Sudah. Cikgu Syariza. Ya, Najib. Dah berapa kelas mengajar jatuh 4? Saya ajar satu kelas je kita tampak. Satu kelas. Selebihnya? Selebihnya cikgu ada ni, cikgu Hadiana ada, cikgu Harnah ada, cikgu Zuraimi ada. Oh. Saya ajar Cikgu-cikgu yang disebutkan tadi ada juga dalam talian? Ada insya-Allah. Ada. Okey. Jadi kepada cikgu-cikgu, kita tengok di sini untuk dapat markah ni pelajar-pelajar sekalian, taklah susah sangat. Janji, dia penandaan dipanggil analytical. Janji ada fakta. Lepas tu kita buat ayat tu, automatik lah tu huraian lah tu. Ayat huraian. Lepas tu kalau ada contoh, kita masuk ke contoh macam Kutara Manawa. Dia jadi cukup package. Kadang-kadang markah tu tak perlu ada contoh, ada fakta, settle masalah. Dapat markah juga. Dah betul tak salah? Ya, betul. Kadang pelajar dimomokkan dengan teori fakta, huraian, contoh, inferen. Fakta, huraian, contoh, inferen. Akhirnya pelajar jadi pening lah. Sedangkan bukan begitu sebenarnya. Janji ada isi, ada fakta, beres semua. Cikgu Syariza mengajar tingkatan 5 berapa kelas? 3 kelas tadi. 3 campur 1 dah kiranya. 3 kelas campur 1. Baik, sekarang Cikgu Syariza pilih seorang pelajar selain pada Tasmita yang kelas Cikgu Syariza mengajar. Okey, untuk tolong baca. Kelas saya ni apa? Kartini, sila. Kartini boleh buka mic tu. Ya, cikgu. Okey. Nyatakan ciri-ciri raja dalam kerajaan alam Melayu. Sampel pertama. Hello Kartini. Hello. Hello. Kartini baca skema dulu. F1 tonggak utama kerajaan. Alright. Okay. F1 tonggak utama kerajaan. F2 diperkukuhkan oleh pentadbiran. F3 dibantu pembesar. F4 ditaati rakyat. F5 dianggap suci. F6 Raja Campah dikaitkan dengan Dewa Siwa. Okey, baru baca sampel 1. Okay. Sampel pertama, Raja berfungsi sebagai tonggak kerajaan. Raja juga disebut daulat tuanku oleh rakyat setiap kali bertemu dalam majlis kebesaran. Raja juga ditakuti oleh rakyat. Okey, kejap ke sini. Sampel 1 agak-agak dapat markah atau tidak? Mungkin 1 markah sahaja, cikgu. Kat mana point dia? Tonggak kerajaan. Tonggak kerajaan. Okey, 1. Ayat kedua, ayat ketiga macam mana?
Mungkin tak dapat markah ke cikgu. Sebab apa tak dapat? Bagi idea. Um, sorry, uh, I mean it's not in the schema jawapan cikgu plus Dia tak ada isi kan? Betul tak? Markah ya, tak ada isi. Okey, sekarang pelajar keluarkan pen merah. Buat gini. Gariskan dan tulis TR. TR tu tidak relevan. Baru ni ketika SPM ulangan, istilah digunakan ialah TR. Dulu pernah diguna TK, tiada kaitan. Sekarang TR, tidak relevan. Okey, tulis di tepi 1 markah ataupun 01. Lepas tu garis lah. Garis. Baik. Sekarang kita sampel 2. Baik, Kartini rasa-rasa sampel 2 berapa markah Kartini? sampel 2 I baca duluan cikgu. Berapa? Tak, sampel 2 I perlu baca ke cikgu. Tak, kata tak payah baca lah katakanlah. Okay, sampel 2 3 markah cikgu. 3 markah. Cuba sebut kat mana point. Tonggak utama kerajaan. Tonggak, okey. Poin kedua. Dan dibantu oleh pembesar. Dibantu. Poin 3. Ditaati oleh rakyat. Okey. Poin 4. Dianggap suci. Okey. Ada lagi tak? Ada. Tak mana? Raja dikaitkan dengan Dewa Siva. Dewa Siva. Okey, setakat tu. So, dia dapat berapa isi? 5 isi kan? 5/3, maksima 3 markah. Garis. Apa tujuan cikgu buat gini? Biar pelajar tengok skema. Berdasarkan skema, pelajar tahu kerangka jawapan. Kalau kita tak belajar skema, kita tak akan tahu hujung pangkal untuk menjawab soalan. Soalan D. Sebagai sebuah negara yang merdeka berdaulat, mengapakah kita mesti menanamkan kesetiaan kepada raja dan negara? Saya minta semua pelajar tulis kejap di mana-mana kertas. Bukan screenshot. Yang ni kena tulis kejap. Okey? Saya beri masa 1 minit 30 saat. Okey, tulis sekarang. Okey, salin ya. Saya tahu pelajar boleh screenshot. Tapi berkat salin tak sama. Berkat salin. Cikgu Syariza, siapa tadi? Saya lupa nama cikgu. 3 orang lagi. Cikgu Syariza. Sahabat kita ni. Cikgu Syariza boleh teks ke dalam ruangan chatting ya. Biasanya saya akan perlu tahulah cikgu-cikgu yang mengajar sama-sama kita ni. Boleh tak Cikgu Syariza tulis? Ataupun cikgu berkenaan sendiri tulis dalam ruangan chatting in call tu. Baik, Tasmita. Hello. Cikgu. Tasmita beri markah berapa untuk jawapan ini? Belum habis salin cikgu. Dia saya baca dulu. Sorry. Salin. Ada benda saya suruh screenshot, ada benda saya minta sangat salin dah, janganlah tak salin kan. Dia berkat salin, jauh beza dengan screenshot. Kalau siap, Tasmita beritahu saya.
Sudah cikgu. Okey. Cuba Tasmita baca sekejap, lepas tu sambil baca sambil sebut kat mana isi. Isi pertama tu mengekalkan keamanan negara Okey. dengan pertama, yang kedua menjamin kestabilan politik, Oh, bijak, memang bijak. Lagi. melahirkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Okey. Ada lagi kot. Penting demi mengekalkan perpaduan. Perpaduan kaum. Perpaduan. Kaum. Lagi patriotisme. Yang ayat Ayat last, cuba baca ayat last. Kesetiaan yang- kepada raja, baca-baca. kesetiaan kepada raja dan negara diibaratkan seperti kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek. Yang tu macam mana? Tidak diperlukan. Tidak diperlukan, tidak relevan. Jadi semuanya dapat berpuisi 4/3, maksimal 3 markah. Okey. Dan belajar boleh tulis mana-mana jawapan munasabah. Okey, tulis. Catat sikit. Sebab soalan kebat dia bebas untuk kita tulis asalkan logik dan berkait dengan tajuk. Soalan kebat. Asalkan berkait dengan tajuk, beres. Seterusnya. Soalan, ni syarat kebat ni. Syarat kebat nombor 1, jawapan kita mesti rasional ataupun logik. Itu syarat kebat. Misalnya, katakan keluar soalan SPM, cadangkan langkah berkesan untuk meningkatkan ekonomi negara. Tasmita ke, Kartini ke, tak study tu. 3 markah. Saya rasa pelajar-pelajar Amiruddin Baqi tak ada masalah. Walaupun tak study, kita baru tengok berita TV. Kita pun ada idea. Okey. Antara langkah untuk meningkatkan ekonomi negara ialah kerajaan perlu menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan. Boleh kan? Selain itu, kerajaan perlu melatih ramai belia dalam bidang kemahiran. 2 markah. Di samping kerajaan perlu meningkatkan produktiviti pertanian untuk dieksport ke luar negara. Dapat 3-4 markah. Senang. Itu dikatakan logik. Yang kedua, positif. Katakanlah soalan, mengapakah orang Melayu menerima syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48? Kita tak boleh jawab yang merendahkan taraf mana-mana kaum. Misalnya ada pelajar jawab, pada pendapat saya, mana saya kata tadi? Orang Melayu setuju dengan syarat PTM kerana orang Cina dan India akan dihantar pulang. Itu tak boleh. Tak boleh gitu. Datang pulang ke negara asal. Dia berbentuk negatif. Kita kena jawab iaitu orang Melayu setuju disebabkan hak istimewa mereka terjamin. Hak istimewa terjamin. Kemudiannya, apa lagi? Mereka setuju kerana kedudukan Raja-Raja Melayu akan kekal. Dia jenis. Ya begitu, dia akan dapat. Dia tak boleh kita bank kaum lain. Okey. Kemudiannya, soalan itu mesti jawapan kita menepati ruang masa. Maksudnya, kalau kita jawab pada zaman Rusli Dobi, mesti contoh tu sesuai dengan zaman. Kita tak boleh jawab, kalau saya terlibat dalam perjuangan Rusli Dobi, saya akan mewujudkan grup WhatsApp dan Telegram untuk mengumpul pengikut bagi menentang penyerahan Sarawak. Tak boleh gitu. Kita mesti jawab masa itu sesuai. Tak boleh melangkaui waktu. Baik. Sekarang kita ke soalan 2. Perbandingan. Soalan perbandingan, kata saya, Cikgu Syarizal, selain daripada Tasmita dengan Kartini, boleh tak sebut panggil pelajar lain? Dia laki, kita ambil laki pula Laki, kita nak berdialog ni. Kita ambil Arif Jamaluddin. Okey, Arif. Kita bagi tu imam kita ni.
Ya, cikgu. Ya, sila Arif. Okey Arif. Arif, katakanlah soalan itu untuk banding. Okey, sebelum Arif jawab, saya nak buka minda dulu. Soalan perbandingan ini sentiasa ditanya dalam SPM. Dia berbentuk bezakan antara sistem beraja zaman Melayu Melaka dengan sistem beraja yang diamalkan di Malaysia pada zaman moden. Dia akan tanya soalan gitu. Baik. Bagaimana cara, nama apa tadi? Arif lah. Kau siapa Arif? Ya, betul. Okey, Betul, Arif betul. nak jawab. Arif nak jawab, nak banding terus ke? Melaka macam ni, Malaysia macam ni, Melaka yang kedua macam ni, Malaysia kedua macam ni, ataupun Arif nak jawab Melaka per habis, barulah perangan kedua tulis Malaysia. Macam mana? Kalau saya yang jawab, saya bahagikan ikut ciri-ciri diorang dulu. Katakan satu ciri dia yang pertama, contohnya aspek kuasa dia macam mana. Kuasa dia mutlak ataupun kuasa dia tertakluk pada perlembagaan. Saya akan letak sebelah-sebelah lah. Melaka, lepas tu Malaysia. Lepas tu baru saya pergi ke ciri seterusnya. Cantik. Sebenarnya, kalau soalan perbandingan, kalau ciri itu boleh dilawan regu, saya cadangkan biar lawan terus one by one. Contohnya, katakan Arif. Arif ada seorang kawan katakanlah nama Khairul kan. Kita bandingkan Arif dengan Khairul. Arif memakai baju biru, manakala Khairul memakai baju merah. Biru satu markah, merah satu markah. Dia gitu. Selain itu, Arif memakai seluar jeans berwarna gelap, manakala Khairul memakai seluar selek berwarna putih. 2 markah dapat, 2 markah. Selain itu, Arif memakai kasut Adidas, manakala Khairul memakai kasut Puma, contoh kan. Jadi bandingan gitu lebih cun. Lebih cun gitu. Okey. Jadi saya galakkanlah pelajar-pelajar ni Arif ni tak tampak kan? Betul? Dia tampak. Betul. Cantik sangat. Awal-awal macam ni kita dah tahu dah trend dia. Dan kalau boleh, ni satu lagi. Jangan jawab dalam bentuk kotak yang saya tunjukkan ini. Kotak jadual begini dia panduan untuk skema cikgu je. Kalau siapa yang buat begini, dia betul tapi dipotong separuh markah. So, buat ayat. Okay? Buat ayat gunakanlah ayat yang menunjukkan perbezaan seperti sebaliknya. Manakala. Guna ayat tu. Boleh faham tak masuk kan? Saya pelajar Aminuddin Baki ni budak cilik-cilik. Buat contoh sikit dia cepat faham. Baik, sekarang kita cuba test soalan yang kedua. Baik, Arif, tolong saya Arif. Baca soalan ni. Soalan nombor 2, gambar di bawah berkaitan dengan satu peristiwa yang penting sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Ada wakil X dan wakil Y. Apa yang anda lihat di gambar di atas? Okey, ada jawab macam mana? Hello Arif, dengar tak? Ya, dengar. Agak-agaknya. Saya tak nampak tengah buat apa tu. Apa dia? Saya nampak dia tengah berkumpul. Saya tak nampak dia buat apa tu. Oh, tak nampak? Ya ke? Baik, dalam skrin saya papar ke? Ada. Aha. Arif Apakah yang anda lihat? telefon ke? Saya guna telefon. Skrin kecil sikit lah, sorry. Okey. Siapa boleh jawab? Boleh tekskan dalam ruangan incall message? Apakah yang anda lihat dalam gambar di atas? Untuk makluman Arif, ada pelajar sekolah mana baru ni dia jawab, beberapa orang kameraman sedang mengambil gambar. Saya rasa ni budak darjah 1 ni jawab macam ni. Bukan level SPM ni. Ada jawab, ada beberapa orang tokoh sedang duduk di kerusi. Bukan macam tu. Baik, Dennis jawab peristiwa perundingan antara Tengku Abdul Rahman dengan Chin Peng. Tu hebat jawapan dia. Tapi basicnya gini Kalau kita tengok jawapan, sampel 1, pelajar ini jawab rundingan baling. Okey, betul. Kalau nak tulis-tulislah. Ada pelajar jawab, dalam gambar ini, saya melihat apa yang dipanggil rundingan baling. Ya tu nampak macam lawak jawab. Tapi betul satu markah. Nombor 3, baling. Baling tak boleh. Baling dia membawa maksud lontar ataupun maksud lain.
Tak ada makna dalam konteks soalan ni baling. Tidak menggambarkan bandar pekan baling. Sampel 4, rundingan antara wakil kerajaan dengan wakil PKM diterima. Ayat begitu. Pelajar nak salin ketiga-tiga pun boleh ataupun paling ringkas salin jawapan rundingan baling. Okey. Kemudiannya Dennis Chong. Dennis. Hello Dennis. Ya cikgu. Okey. Dennis, kalau soalan diajukan, siapakah yang terlibat dalam rundingan di atas 3 markah? Dennis nak jawab macam mana? Saya akan tulis dalam satu ayat, saya akan tulis macam Tunku Abdul Rahman, koma, Chimpeng, koma, Chen Tian. Itu je. Ya cikgu. Baik, Dennis. Saya boleh tambah lagi lah. Untuk jawab soalan begini kan, sebab dia bukan 1 roman, 2 roman, 3 roman, kita minta lah biar kita buat huraian ayat tu kan, itu lebih baik. Dennis jawab tu dah betul, tapi yang lebih cantik lagi jawab begini. Rundingan ini melibatkan kerajaan, okey salin boleh tak? Melibatkan kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Parti Komunis Melaya. Kita jawab begitu, nampak jawapan yang matang. Rundingan itu ada pihak kerajaan dan satu lagi pihak PKM. Satu lagi pelajar perlu tahu, kalau kita terus tulis PKM diterima. Sebab apa? PKM tu satu istilah yang diketahui umum. PKM, UMNO, MPAJA diterima. Cuma sebagai cikgu, saya suka menasihati pelajar tulis ambil jalan selamat. Tulis dulu Parti Komunis Melaya dalam kurungan PKM. Lepas tu nak tulis PKM. Itu lagi selamat. Boleh faham kan? Baik. Kerajaan diwakili oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Biasa dalam SPM dia akan dapat markah pada 1 dah okey. Cuma kita belajar, kita kena tahu semua. Tan Cheng Lock dan David Marshall. Manakala PKM, siapa wakil dia? Chimpeng, dapat 1. Chen Tian dan Rashid Maidin. So, sampel jawapan begini, dia akan dapat 4/3, maksima 03 garis-garis. Oh, ni Mama Arif. Arif tulis yang cikgu yang mengajar, Cikgu Syahriza, Cikgu Harna, Cikgu Zuraini, Cikgu Hardiana. Okay, ada 4 orang cikgu yang sekolah saya pun cikgu laki-laki seorang je mengajar sejarah. Saya sekolah saya. Majoriti sekolah ni cikgu perempuan mengajar sejarah. Tak tahu sebab apa, mungkin minat sejarah, tahulah. Tapi secara amnya, di mana-mana sekolah, cikgu perempuan ramai daripada laki-laki, itu basicnya. Baik, soalan C. Hari ni, untuk soalan ni saya sembang dengan Dennis. Dennis, kamu ingat tak apa yang dituntut oleh kedua-dua pihak? Saya tak ingat bulat-bulat ayat dalam buku teks. Cuba sebut idea. Kalau tak silap saya, pihak kerajaan inginkan pihak komunis untuk menyerah diri. Tapi pihak komunis hanya akan melakukan demikian sekiranya mereka dianggap satu parti politik yang sah. Namun begitu, pihak kerajaan tidak bersetuju dengan syarat itu dan oleh itu perundingan itu telah gagal. Okey, bagus. Jawapan yang sangat mantap walaupun spontan. Tapi untuk mantap lagi, rakan-rakan lain boleh ambil ayat saya. Ini ayat saya sendiri Dalam rundingan ini, Tunku Abdul Rahman meminta Chimpeng membubarkan. Okey, ambil clue. Membubarkan PKM. What is bubar? Hilang terus. Kalau hari ni ada parti ni, okey, esok dah gulung tikar, tu bubar. Yang kedua, Tunku minta letak senjata. Kamu ada senjata, dalam hutan ada molotov cocktail, ada jangkak sama, ada senapang, ada M16, serah sini, mari sini. Letak senjata tu. Satu lagi, menyerah diri, iaitu kembali ke pangkuan masyarakat. Keluar dari hutan,
serah diri, kami tak akan penjarakan kamu, kata Tengku. Kamu boleh balik ke pangkuan family dan hidup aman damai seperti masyarakat. Tapi Chin Peng kata yang tu okey. Menyerah diri okey. Letak senjata is okey. Chin Peng cakap meletakkan syarat, peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat seandainya kerajaan bersetuju mengakui PKM sebagai sebuah parti yang sah. Chin Peng cakap, parti komunis ni tidak ganas. Itu dia lah tu kot. Biarlah kami bergerak macam UMNO, kami bergerak macam IMP, macam parti PAS, parti MCA. Biar kami bergerak masuk bertanding pilihan raya. Kami ada cawangan di sana sini, kami ada bangunan, kami tak dianggap sebagai penjahat. Tengku kata no way. Dan ingat, ramai pelajar tak perasan, rundingan ini berlangsung selama lebih 1 hari. Dikatakan 2 hari. Berunding esok sambung balik. Akhirnya tak settle. Kalau pelajar pernah belajar isu komunis di Sarawak. Sebelum Tun Abdul Rahman Yaakob meninggal, saya sempat pergi berjumpa dengan beliau. Tahun 2008 di kediaman beliau di Petra Jaya, Kuching. Ketika saya mengajar di Kuching. Beliau ceritakan rundingan antara beliau dengan Bong Kicok diadakan di Simanggang, Seri Aman. Start lebih kurang pukul 9 malam. Komunis pun keluar dari hutan, jumpa di satu tempat. Macam Kis Chin Peng lah ni. Berunding, tolak campur. Azan subuh baru habis berunding. Dia kata dia tak tidur semalaman. Tun Rahman Yaakob, yang mantan Ketua Menteri Sarawak, dan selepas itu beliau jadi yang di-Pertua Negeri Sarawak. Beliau meninggal 2015. 2008 saya buat appointment sejarah, pergi rumah beliau sembang tentang isu-isu ini. Baik. Hello, saya takut putus ni. Okey, tadi jelas. Okay. Saya takut putus. Maklumlah guna hotspot. Okey, pelajar. Kalau saya rasa pelajar boleh salin ni. Saya sengaja sembang. Boleh salin. Jadi rundingan Chin Peng dengan Tengku Abdul Rahman menemui jalan buntu. Satu perkara yang menarik Cikgu Syariza juga kan. Sebagai cikgu, kita pun masa kita sekolah dulu, kita tak tahu yang sebelum berunding, Chin Peng bagi syarat pada Tengku. Syaratnya, Tengku, polis akan ambil Chin Peng dengan trak polis, bawa ke sekolah baling, SK Baling. Saya pernah pergi SK Baling tu, masa saya praktikal dulu. Dan kalaulah rundingan ini gagal, kata Chin Peng, kami dibenarkan pulang ke sempadan Thailand, ke tepi hutan. Tengku menepati janji. Tengku cakap, saya boleh saja mengarahkan askar tembak je Chin Peng, lagi senang cerita. Ataupun polis serbu, tangkap, bawa dia ke balai polis. Tapi Tengku berjiwa besar, Tengku mengotakkan apa yang dijanjikan. Itu hebat. Kalau pemimpin sekarang belum tentu lagi Chin Peng selamat. Okey. Mohon semua pelajar isi kedua-dua link. Okey. Sekarang, Dennis. Hello, Dennis. Ya, cikgu. Baca soalan, Dennis. Sebagai rakyat yang cinta akan perdamaian, apakah cadangan anda untuk mengekalkan keamanan negara 3 Makkah? 3 Makkah. Baik. Cuba Dennis bagi idea. Inilah kebat. Kemahiran fikir. Berdraft. Kawan-kawan lain pun boleh bantu Dennis. Boleh post idea dalam in-call message. Austin boleh, dan apa tadi tu? Arif, Ketini, Tasmita, boleh post idea-idea situ. Baik. Okey, Dennis kata menghormati undang-undang. Okey, bagus. Untuk kekalkan keamanan negara, kita kena hormat undang-undang. 1 markah. Lagi.
Okey, Muhammad apa ni? Tidak melakukan jenayah. Okey, bagus. Muhammad Arif kata mengekalkan perpaduan. Ketini kata tak setia tu. Tak setia kepada raja dan negara. Bagus. Austin Chen. Arif. Zurain ini cikgu ke pelajar ni? Cikgu kan? Saya tu KP. Cikgu kan? Cikgu Harnah, Cikgu Zuraini, Cikgu Cikgu Hadiana. Baik. Untuk soalan kebat, balik kepada basic tadi ya. Janji logik je. Cadangan untuk kekal aman. Kalau pelajar paling-paling tak ingat prinsip rukun negara. Tak setia pada raja kan? Patuh undang-undang. Macam tu. Baik, sekarang kita tengok. Kita jawab begini, kita kena ambil pangkal soalan sikit tu sebagai kepala jawapan. Sebagai rakyat yang cinta akan negara, kita perlu menjaga perpaduan kaum, perpaduan satu markah. Okey, salin. Pelajar jangan tergelaklah, saya minum air ya. Sebab saya ceramah daripada pukul 8 pagi. Tadi di Pasir Mas, saya move dengan kereta, ceramah di Tumpat pula 2 jam sampai pukul 1. Dan saya pun rushing balik ke rumah untuk online pukul 3. Start tadi dan lain pun masalah. Jadi daripada pagi lagi saya ceramah sampai ke petang. So saya perlu tenaga sikit. Saya minum air banyak ni. Baik, perpaduan kaum satu markah. Di samping kita bersatu dalam menghadapi sebarang musuh, bersatu dapat markah kedua. Kita tidak boleh mendedahkan rahsia negara kepada musuh. Rahsia, itu cluenya. Selain itu, kita perlu menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Salur maklumat. Jika mendapati terdapat unsur-unsur yang boleh menggugat kedaulatan. Menggugat. Jadi, dia dapat 5 isi per 3. Maksima 3 markah garis-garis. Senang je. Pelajar-pelajar yang bijak-bijak macam ni, gunakan idea general knowledge. Ataupun kita bacalah bagi pelajar yang belajar pendidikan moral. Untuk soalan kebat, bonus bagi anda. Pelajar yang mahir dengan nilai-nilai yang kita belajar dalam pendidikan pengetahuan moral itu. Ada beberapa nilai, 16 nilai basic, pecah-pecah nilai tu boleh kita gunakan. Dan dalam mesyuarat baru-baru ini, saya difahamkan soalan SPM untuk generasi KSSM, 40%-nya soalan kebat. 40%. Bayangkan, daripada 100 adalah kebat. Secara jujurnya, soalan kebat ini membantu pelajar-pelajar. Terutama sekali pelajar pintar. Tak payah baca buku, kita boleh fikir jawab. Beruntunglah pelajar-pelajar. Baik, sekarang sebelum saya ke soalan seterusnya, pelajar tengok ini ialah rundingan baling gambar ini. Cikgu Zuraini, nampak tak gambar ni? Hello Cikgu Zuraini. Nampakkah skrin ini? Masih dalam talian ke? Nampak. Nampak cikgu, nampak. Okey. Sengaja ni saya nak melibatkan ini. Itu sidang media gambar mula-mula tu. Sidang media Tan Cheng Lock dengan Tengku. Kemudiannya yang gambar belah kanan atas tu Cimpeng Cintiang Rashid Maidin. Komunis tak ramai datang. Dan itu gambar view dari bawah sekali tu ialah mereka bersemuka dalam rundingan. Pakai baju putih semua tu. Dalam bilik darjah di SK Baling. Baling ni dia dekat dengan sempadan Siung. Saya pernah ceramah di SMK Siung Kedah. Belakang sekolah Siung tu dia ada satu bukit. Bukit tu macam dibelah dua, Legeh itu sebelah dalam Kedah, sebelah Thailand. Siung tu. Saya praktikal di Kedah dulu. Tahun 94 dulu. Saya tahu. Ingat ya, rundingan itu berlangsung pada
28 dan 29 Disember tahun 1955, iaitu selepas Tengku Abdul Rahman memimpin Parti Perikatan memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan tahun 1955, iaitu menang 51 kerusi, hanya kalah 1 kerusi di Parlimen Krian, iaitu calon Perikatan UMNO Haji Sulaiman Falastin kalah kepada Tuan Guru Haji Ahmad Husin daripada Parti PAS di Parlimen Krian Perak. Yang lain semuanya UMNO, MCA, MIC bergabung membentuk Perikatan Sapu Bersih 51 kursi parlimen. Justru dengan kemenangan, Tengku dilantik Ketua Menteri memimpin kerajaan yang akan merdeka. So buat rundingan dengan PKM. Itu cerita. Ini Chimpeng ketika dihantar pulang ke pinggir hutan selepas rundingan gagal. Gambar ini sangat bersejarah lah bagi kita yang minat sejarah. Baik, pelajar-pelajar sekalian, ia ada satu soalan yang pelajar perlu berikan perhatian tahun ini, soalan mengulas petikan. Ketini, hello Ketini, boleh respon sekejap? Ya, cikgu. Okey, buka nota ni, soalan ini muka surat berapa ni Ketini? Dan nota Ketiga, cikgu. muka surat 3 kan? Ya. Okey. Nampak tak soalan tu? Ya, cikgu. Nampak kan? Baik, just saya nak tahu. Okey, cikgu. Pelajar yang nama Mama Arif tadi Mama Arif. Ya, cikgu. Okey, Arif tolong saya sekejap baca petikan tu. Petikan Wa'dat di bawah ialah antara Sangsa Purba dengan Demang Lebar Daun. Okey, cuba baca skrip dalam tu. Wa'dat. Baik, Wa'dat. Maka titah Sangsa Purba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun, atau zalim dan jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitik darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur sehingga ditakluk negerinya juga. Maka sembah Demang Lebar Daun, baiklah tuanku, tapi anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Maka titah Sangsa Purba, baiklah paman, kabullah hamba akan buat itu. Titah baginda, barang siapa hamba Melayu derhaka mengubah perjanjiannya, dibalikkan Allah bumbungan rumah ke bawah kaki ke atas. Maka sembah Demang Lebar Daun, jikalau Raja Melayu itu mengubahkan perjanjian dengan hamba Melayu, dibinasakan Allah negerinya dan tahta kerajaannya. Baca soalan. Apakah yang anda faham dengan petikan di atas? Okey, secara jujur, Arif, boleh jawab tak soalan ni? Kaburkah? Kau rasa confident? Kabur sikit. Kabur kan? Dia sebenarnya soalan pemahaman ini dia ditanya dalam SPM ulangan tahun lepas dan tahun ini juga tanya. Satu lagi untuk makluman, Cikgu Zuraini, Cikgu Hana dan Cikgu Hadiana dan Cikgu Syarizal mungkin dah tahu. Yang terkini baru-baru ni kami terkejut apabila soalan yang coming soon, soalan coming soon ini akan dikutip soalan objektif. Bukan macam dulu lagi. Sebab soalan dia bertitle soalan tertutup. Dia punya title soalan. Dia akan kutip. Kemudiannya kertas 2 nanti, pelajar tak ada lagi tulis di kertas asing dan ikat dengan benang. Kepilkan dengan jawapan struktur. Dia skrip siap dengan satu buku yang tak payah ikat benang dah. Tapi tebal lah. Tebal. Dia berapa belas bahagian esei sudah pun menjadi complete satu buku. Dan apabila buka nanti dia senang masuk untuk scan. Dia ada buku skrip. Dengan lain perkataan, cikgu-cikgu pun lepas mulai tahun ni tak akan dapat tengok lagi soalan esei. Apatah lagi struktur. Dikutip semua. Melainkan cikgu yang terlibat sebagai pemeriksa kertas. Itu je. Balik kepada soalan ini. Mama Arif,
kalaulah Mama Arif boleh jawab, apa idea yang nak tulis untuk dapat 3 markah untuk jawab petikan ini? Silakan Arif. Apa yang saya faham daripada petikan di atas, dia tengah terangkan konsep taat, saya rasa. Konsep taat. Okey. Ya, taat kepada raja. Okey. Jadi Sang Sapurba minta supaya rakyat memberikan taat yang tidak berbelah bahagi Yes. kepada pihak raja. Lepas tu? Dan Demang Lebar Daun kata dia bersetuju, tapi kalau pihak raja ataupun keturunan raja selepas itu sendiri yang apa dia cakap ni, mengubahkan adat yang diorang dah berjanji ni, maka selepas tu baru rakyat akan murka akan ingkar daripada perjanjian ni. Oh, hebat jawapan dia. Bagus ya. Kalau kita tengok ada satu sampel jawapan. Saya harap pelajar tidak keberatan untuk salin sekurang-kurangnya 4 baris. Kalau lah tak mau salin semua, screenshot dulu dan ada masa nanti tulis balik. Petikan di atas ialah perjanjian antara raja dengan rakyat. Wa'dat ialah perjanjian. Untuk pelajar-pelajar non-Muslim, pelajar bukan Melayu, wa'dah ialah janji. Bagi pelajar Islam, takbir hari raya pun dia ada sebutkan. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah. Wa'dah ialah benarlah janjinya. Nya tu tujuk kepada janji Allah Ta'ala. Jadi wa'dat perjanjian. Perjanjian tak ada agreement bertulis. Dia macam dialog je, yang perjanjian lisan. Baik. Golongan raja diwakili oleh Sang Sapurba. Dapat 2 markah. Manakala rakyat diwakili oleh Demang Lebar Daun. Dapat 3 markah. Ingat pelajar-pelajar, Sang Sapurba ni ialah raja. Demang Lebar Daun mewakili rakyat. Jadi sumpahan wa'da inilah yang membawa kepada trend sampai sekarang, orang Melayu dia jarang. Dia tak deraka pada raja. Dia kesan daripada wa'dat ini. Bila cikgu berlaku, saya tak tahu tahun bila, tapi ini dirakamkan dalam warkah sejarah Melayu. Buku teks yang menjadi macam ensiklopedia sejarah bangsa. Di samping itu, dinyatakan rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja walaupun raja berlaku zalim. Apalagi, akan tetapi rakyat akan mengubah kesetiaan jika raja berbuat zalim. Macam siapa tadi, Arif katalah tak? Rakyat akan ubah kesetiaan kalau raja zalim. Betul, rakyat jangan derhaka pada pemimpin. Tapi kalau pemimpin dah bersultan di mata, beraja di hati, kami juga ada tahap kesabarannya, juga ada tahap. Okay? Sang Sapurba memberi amaran. Jika rakyat derhaka, Allah akan membinasakan kehidupan. Kepada pasan, binasakan kehidupan tu dia ada, libalikkan bumbungan rumah ke bawah, kaki ke atas. Terbalik rumah. Kena datang tsunami ke, ataupun gempa bumi ke. Sebab apa? Penderhakaan rakyat. Tapi Demang Lebar Daun reply balik. Mengingatkan Sang Sapurba bahawa jika raja melanggar perjanjian ini, negeri dan takhta baginda akan binasa. Jadi, dia dapat markah 7 isi per 3, maksima 3 markah garis-garis. Bagi pelajar yang salin tu, salinlah setakat sekurang-kurangnya sampai kepada isi kelima, iaitu akan tetapi rakyat akan mengubah kesetiaan jika raja berlaku zalim, berbuat zalim. Baik. Setakat ini pelajar-pelajar kita dah 1 jam 20 minit ni kita dalam talian lebih kurang lah. Ada pelajar-pelajar nak tanya soalan, kita perhabis dulu yang ni. Kita perhabis dulu soalan B. Mengapakah rakyat dilarang menderhaka kepada raja? Baik, saya minta pelajar Austin Chen.
Sila respon sekejap. Austin. Hello, Austin. Austin masih ada dalam talian. Baik. Dennis masih ada? Ada cikgu. Baik, Dennis baca dulu. Kita dengar bacaan jawapan. Rakyat dilarang. Rakyat dilarang mendahaka kepada raja kerana pada zaman dahulu raja dianggap sebagai bayangan Tuhan di muka bumi dan rakyat mempercayai konsep dewa raja. Dahaka kepada raja berarti mendahaka kepada Tuhan. Rakyat juga mempercayai kesaktian raja kerana adanya unsur mitos dan legenda tentang asal-usul seseorang raja. Raja juga merupakan simbol perpaduan dan mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hierarki sosial masyarakat. Rakyat yang mendahaka akan ditimpa tulah. Mendahaka juga dianggap sebagai tindakan biadab oleh masyarakat zaman dahulu. Baik, Dennis berpendapat. Ayat pertama ada markah tak? I think boleh dapat markah. 1 ke 2? Dia ke sampai 2. Kat mana tu? Isi pertama kat mana? Dianggap sebagai bayangan Tuhan Yes, bayangan bumi. Tuhan. Isi Dan kedua? rakyat mempercayai konsep dewa raja. Okey, cluenya dewa raja. Ayat ketiga, ayat yang kedua ada tak? Deraka kepada raja berarti deraka kepada Tuhan? Ya, boleh Ya, deraka kepada Tuhan. Ayat ke seterusnya? juga mempercayai kesaktian. Kesaktian. You tahu tak apa itu sakti? Black magic. Lebih kurang gitulah. Sakti black magic. Sumpah jadi batu. Olo tongkat keluar api. Itu dululah. Baik. Kemudiannya unsur mitos dan legenda. Itu satu lagi. Mitos ni, Dennis tahu tak maksud mitos? Tahu atau tidak? Mitos dalam bahasa Inggeris ialah myth yang bermaksud sesuatu macam legenda juga tetapi tidak kepercayaan yang tidak terbukti. Okey. Dia macam mitos ni benda yang dianggap macam suci, holy. Misalnya macam ni lah contoh senang dalam mitos Melayu. Saya bercakap dalam konteks mitos Melayu. Melaka dulu kan dibuka oleh Parmeswara. Semua tahu kan? Tapi sejarah pembukaan dan nama Melaka itu diambil daripada peristiwa Parmeswara sedang bersandar di satu pokok. Anjing Parmeswara ditendang oleh pelanduk warna putih. Pelanduk putih itu kemuliaan bagi dia masa itulah. Jadi dia tengok benda tu pelik dan dia kata ini sesuai tempat untuk dibina negara baru. Maka dia bertanya kepada Arya Bupala, apakah nama ni? Pokok tempat beta bersandar. Dan pelajar kena ingat, Parmeswara beragama Hindu. Dan ketika itulah disebut kepada baginda, ini ialah pokok Amalaka. Bagi masyarakat dulu agama Hindu, pokok mulia tu Amalaka. Maka dinamakan sebagai Malaka. Itu asal usul dikaitkan dengan kemuliaan, mitos. Banyak lagi contoh-contoh mitos lah. Itu salah satu contoh. Legenda juga benda pelik-pelik lah tu. Masa kelahiran seorang raja, katakan kilat sabung menyabung, halilintar membelah bumi, api terpadam, burung-burung menyanyi-nyanyi. Sebab apa? Gembira dengan kelahiran seorang putera raja atau legenda semua tu. Malah raja-raja Melayu dikatakan berketurunan legenda Iskandar Zulkarnain. Itu ialah mitos legenda. Baik. Ada lagi tak Dennis? Simbol perpaduan. Simbol perpaduan. Lagi? Kedudukan yang tertinggi. Okey, lagi? Ditimpa tulah. Tulah. Lagi? Tindakan biadab. Okey, apa itu tulah Dennis? Tulah ialah macam perkara buruk yang akan berlaku. Okey, sumpahan. Tak. Perkara buruk. Baik. Sekarang
kita bincang soalan esei. Pelajar-pelajar, tempat saya orang azan, saya berhenti sekejap untuk menghormati azan. Ataupun pelajar nak baca dia paparan ni, boleh ya? Saya berhenti orang azan. Pelajar nak minum ke nak berehat sekejap? La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadin wasilatul fadil wa ba'asmu. Baik, kita sambung. Kita masih ada lebih kurang 32 minit lagi. Untuk jawab soalan esei, ingat pendahuluan dan penutup memang tak perlu tulis ya. Cuma kita kena ada macam kepala jawapan. Kepala jawapan tu ambil daripada soalan. Katakanlah, pada pendapat anda mengapakah kita mesti memberi kesetiaan, tak setia kepada raja dan negara? Kita ambil ayat tu. Kita mesti taat kepada raja ataupun kita mesti berbuat demikian agar, baru masuk poin. Simple je. Baik. Satu isi diberi satu markah, tulis nombor soalan dan bahagian ceraian. Tulis nombor. Pastikan tidak campur adukkan jawapan. Jawapan jangan bercampur-campur A dengan B. Dan jawab dalam bentuk esei dan ayat yang lengkap. Ayat lengkap bukan bermakna ayat panjang. Ayat itu lengkap. Baik. Pastikan tidak jawab dalam bentuk point. Sorry ya. Point form akan dipotong separuh daripada keseluruhan jawapan. Buat ayat simple-simple je. Okey dah tu. Markah diberikan berdasarkan isi dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Kena lengkap ayat. Rancang jawapan anda, tuliskan fakta atau isi sebelum menjawab satu-satu soalan. Rancang dulu. Dengan pensel ke? Rancang. Baik. Sekarang kita ke nota. Okey. Ini satu nak tunjuk ni. Saya nak tunjuk sikit ni. Yang ini pelajar jangan salin lah. Ini sampel macam tadi. Esei tapi ditulis point. Tulis point, mengundang, cari penyakit je. Separuh hilang markah. Jadi tulis ayat yang simple. Antara faktor yang mendorong kedatangan buruh Cina dan India ke tanah Melayu ialah galakan daripada kerajaan British. Satu markah. Serta terdapat peluang pekerjaan yang banyak. Dapat kita gabungkan dua isi dalam satu ayat. Lepas tu letakkan penanda wacana. Selain itu, mereka datang kerana wujud kestabilan politik di tanah Melayu. Malah orang Melayu sendiri tidak menentang kemasukan buruh asing. Dapat 4 isi. Cun. Baik.
Contoh yang ini ialah contoh pelajar yang tak tulis nombor. Tak tulis nombor kalau penandaan zaman klasik dulu, pemeriksa boleh tolong. Boleh letak A, kemudian ada kecerakin dan letak garis sikit buat nampak macam border antara A dengan B. Tapi kalau buat begini, sistem digital sekarang, pemeriksa tak boleh lagi conteng-conteng di skrip. Sebab skrip sudah dalam talian. Adakah barangkalian pemeriksa akan menganggap ni A ni kot? Maka dia pun klik sampai 4, maksimum 4 markah. Baris seterusnya itu automatik tak ada markah. Tengok dapat 4/20. Sebab apa? Dianggap tak jawab B dan C atau D. Itu bahaya. Saya ingat saya tunjuk sekali lagi penandaannya digital. Tak terfikir dulu kan, dia ada simbol macam ni, penandaan. Ni sistem ahli ni, macam tik-tik tadi. Baik, sekarang kita tengok soalan Dennis. Muka surat berapa tu Dennis? Nota ni. Hello? Ada tak? 3 dan 4, cikgu. 3 dan 4. Okey. Spontan boleh jawab tak, Dennis? Namakan 2 negara di Eropah yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Jerman dengan Britain. Jerman dengan apa? Britain. Britain. Ada pelajar jawab Jerman dan Amerika Syarikat. Betul tak? Tak, sebab Amerika Syarikat bukan negara Eropah. Yes, itu saya nak dengar. Amerika Syarikat bukan Eropah. Dia ada 12 negara Eropah terlibat. Tapi yang paling penting kita perlu ingat ialah Perancis, Jerman, apa lagi? Britain, Austria, Hungary. Itu cukup dah tu. Tak payah kita berfikir-fikir nak tulis Brazil, Argentina, Jepun, Amerika Syarikat sebab dia adalah negara benua lain. Sekarang kita tengok. Soalan, jelaskan faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama 6 markah. Paparan isi ini 7. Logiknya dia dapat 6 isi lah, maksima. Tetapi macam saya beritahu tadi, jawapan begini, markah kita akan dipotong separuh. Dia jumlahkan 6, darab 1/2. Tinggal 3 markah. Sebaliknya, perlu jawab begini. Baik, saya jemput seorang lagi tadi iaitu Ketini. Hello Ketini. Ya, cikgu. Hari ni saya lantik 5 orang pembantu saya. Ketini baca skema tu. F1. Okay. Okay, cikgu. F1, persaingan kuasa imperialis. F2, perkembangan revolusi industri. F3, mendapatkan tanah jajahan. F4, bahan mentah atau bahan mentah / arang batu / petroleum / biji timah. F5, permusuhan kuasa imperialis / Perancis Jerman. F6, Pakatan Ketenteraan. F7, kuasa tengah / Pakatan Bertiga. F8, ketidakstabilan politik di Eropah. F9, bersaing menghasilkan senjata moden. F10, sedia berperang / mempertahankan kepentingan. F11, krisis rantau Balkan. F12, permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. F13, Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb. F14, berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. F15, pembunuhan Archduke Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary dan isterinya Sophie. F16, oleh pemuda Serbia. Baik. Kalau kita tengok skemanya 16. Markahnya maksimal 6 je. Biasa gitulah. Soalan esei dia akan lebih banyak skema. Saya letakkan ada 2 sampel di situ.
Boleh tak pelajar-pelajar ambil masa lebih kurang 5 minit? Sila periksa dan beri markah untuk kedua-dua sampel. Dan boleh post markah anda dalam in-call message itu. Dalam message. Okey, buat sekarang. Ambil masa 5 minit. Sorry. Okey, siapa tadi? Tasmita. Hello Tasmita. Hai cikgu. Okey, Tasmita dapat berapa markah untuk sampel 1? Saya dapat cari 7 markah. 7 isi lah, 7 isi kan. Ya, Sampel 7 2? isi. Sampel 2? Sampel 2 ke belum siap? Hello? Terputus kan ni? Hello? Hai cikgu. Maaf, saya bercakap sambil off mic. Oh, okey. Sampel 2? Saya dapat cari 5 isi. 5 isi. Okey, cuba bentang sikit sambil baca. Antara faktor. Baca. Antara faktor yang mencetuskan perang ialah persaingan kuasa imperialis di Eropah yang membawa kepada perkembangan revolusi industri. Okey, Tasmita ada markah tak situ? Ada. Yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Yang keduanya ialah perkembangan revolusi industri. Okey, bagus. Okey, sambung. Mereka turut bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan sehingga wujud permusuhan antara kuasa imperialis seperti Perancis dan Jerman. Yang isi pertama ialah mendapat tanah jajahan. Bagus. Perancis dan Jerman. Yes. Betul. Okey. Selain itu, wujud pakatan ketenteraan iaitu kuasa tengah yang bermusuh dengan pakatan bertiga. Pakatan ketenteraan yang kuasa. Yes. Okey, contoh dia kuasa tengah dan pakatan bertiga. Yes, dapat 2 situ. Okey. Suasana di benua Eropah juga tidak stabil ketika itu, ditambah pula dengan krisis di rantau Balkan. Yes. Kat mana isi? Isi dia tak pasti. Cuba suasana di Eropah tidak stabil. F8 tu F8 tu kan, ketidakstabilan politik tu dia maksud sama dengan benua Eropah tidak stabil. Okey, last kali. Ada tak last? Ke TR. Krisis di rantau Balkan. Ada markah tak? Tak ada. Ada F11. Okey.
F11, krisis rantau Balkan. Jadi totalnya ialah 8 isi. 8/6. Yang itu mungkin Tasmita tercicir tadi kot. Krisis Balkan. Betul tak Tasmita? Cikgu, mungkin Tercicir. saya tak baca Terlepas betul-betul. pandang. Ah, Terlepas ya. pandang. Okey. 8 isi situ. Sampel 2, Tasmita sekali lagi. Cuba bentang. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama tersebut disebabkan berlaku ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Aha. Tiada isi. Tiada isi. Ha. Tak ada isi kan. Orang lain? Setuju tak? Ada isi, ada isi. Tak ada isi. Ada. Ada? Ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Refer pada mana satu? F8. Ingat Tasmita F8 tu. Tengok skema. F8 ada ketidakstabilan politik di Eropah. Itu jelas tu. Itu jelas F8. Tak apa, kita belajar daripada sedikit kesilapan. Baik, Tasmita sambung. Negara di Eropah berlumba menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. So, berlumba menghasilkan senjata moden. senjata. Okey. Lepas tu? Mempertahankan kepentingan masing-masing. Sedia berperang. Sedia berperang refer pada F10. Dia boleh juga dua-dua tu boleh. Mana satu kan? Okey, boleh. Lagi? Malah krisis di rantau Balkan berlaku akibat permusuhan Austria-Hungary dan Serbia sehingga membawa kepada pembunuhan putera Raja Austria-Hungary. Yes. Permusuhan Austria-Hungary dengan Serbia dengan pembunuhan putera Raja Austria-Hungary. Ada lagi satu tu, F11. Krisis Krisis rantau di Balkan rantau lagi. Balkan. Ya. Dua poin ya. Atas minta tinggal tu sama je tu tadi. Permusuhan betul, pembunuhan betul. Okey, last ayat. Pembunuhan tersebut ibarat retak menanti belah. Tidak relevan. Okey, so totalnya ialah 6 isi. Cun 6 markah garis-garis. Itulah dia pelajar-pelajar. Baik, saya bincang sikit lah. Kita ada masa sikit lagi. Iaitu soalan objektif. Baik, mungkin ada pelajar nak tanya 1-2 soalan. Boleh tak? Boleh, saya buka lah. Kalau ada pelajar nak tanya, kalau saya boleh bantu pelajar-pelajar, boleh bagi idea. Jika ada nak tanya, boleh textkan di situ. Cikgu, saya nak tanya Cikgu Harnah, Cikgu Zuraini, Cikgu Hadiana. Terlibat dengan penandaan lagi tak sekarang? Cikgu Zuraini? Masih menanda tak? Saya bukan guru menanda. Bukan. Cikgu Hadiana? Tak ada. Tak ada dalam talian. Cikgu Hana? Mungkin line putus kot. Baik. Kita ada soalan objektif. Cikgu, bolehkah saya tanya satu soalan? Yes. Cikgu, sekiranya untuk soalan struktur lah. Kalau memang untuk soalan struktur kita memang terlupa poin tambahan, apakah yang kita perlu buat? Terlupa poin tambahan Terlupa poin tambahan. Macam mana contoh tu Okay, let's say berdasarkan soalan jelaskan peranan sultan. Okay. Dia bukan soalan kebat, tetapi kalau memang kita dah terlupa apakah poin dalam buku teks, bolehkah kita guna poin sendiri? Apakah peranan sultan tiba-tiba sebab dalam buku kita tak ingat kan, tiba-tiba kita main tibai sendiri lah. Sebenarnya kalau macam tu tak boleh tu. Tak boleh. Kita kena ingat juga peranan sultan, ataupun kalau dalam konteks form 5 dia ada soalan peranan yang di-Pertuan Agong. Peranan yang di-Pertuan Agong dia ada fakta dia tu. Dia ada fakta. Yang kita boleh jawab sendiri adalah soalan jenis kebat dia.
Kalau soalan fakta ada skema macam tadi. Dan pemeriksa akan bagi markah berpandukan skema. Jadi ingatlah soalan tu ada yang boleh kita buat ikut pendapat, tapi ada soalan yang memang dah pendapat skemanya sudah tertutup. Cuma macam ni Dennis. Mungkin Dennis nak tahu soalan pendirian. SPM tahun lepas keluar soalan ditanya, pada pendapat anda, adakah ciri masyarakat jahiliah masih wujud di Malaysia sekarang? Berikan bukti. 8 markah. Jadi soalan macam tu dia open. Pelajar boleh jawab, ya, setuju. Ciri masyarakat Arab jahiliah masih ada di Malaysia. Jawab je ya, setuju, 1 markah. Habis tu 7 lagi hujah untuk sokong yang memang setuju. Maknanya pelajar kena buat ini kerana di Malaysia sekarang masih banyak lagi isu pembuangan bayi. 1 markah. Kita ada 6 lagi tak? Selain itu, di Malaysia terdapat banyak sarang-sarang pelacuran. Okey, 2 markah. Di samping pembunuhan yang kejam berlaku di mana-mana. 3 markah dapat. Maknanya baki lagi berapa ya lagi, tak banyak lagi kan? Ada 4 lagi kita nak. Di selain itu, ramai rakyat Malaysia terlibat dengan dadah, menunjukkan jahiliahnya. Lepas tu atur sampai cukup 7 hujah plus 1 pendirian, cun 8 markah. Tapi soalan tu juga boleh kita tak setuju. Dengan syarat hujah mesti sokong tak setuju. Pada pendapat saya, masyarakat ciri jahiliah sudah tidak ada di Malaysia. 1 markah. Cari 7 hujah yang menunjukkan tidak ada. Ini kerana di Malaysia sudah tidak ada lagi kes rompakan. Penagih-penagih dadah juga tidak ada lagi di Malaysia. Rumah pelacuran sudah berjaya dibanteraskan. Dah, ceritalah. Tak ada dah, benda tu tak ada semua. Cuma secara jujurnya, soalan tadi lebih banyak poin setuju dengan yang ciri masyarakat jahiliah masih wujud. Jadi pelajar-pelajar, kita ada masa lagi lah untuk kita belajar. Kita kita panggil pederaskanlah isi-isi tersebut. Kamu ada masa lagi. Yang saya nak sentuh tadi, kita ada masa sikit lagi, ialah soalan kertas 1. Kertas 1, 20 soalan akan ditanya daripada soalan buku teks tingkatan 4. Daripada bab tingkatan 4. 20 soalan daripada tingkatan 5. Bentuk soalan akan ada 2 jenis. 1, aneka pilihan. 1 lagi, aneka pelengkap. Pasan, cuba tengok. Aneka pilihan, dia soalan jawapan direct. Mengapakah institusi berikut ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia? Mengapa? Jawapannya, Dewan Bahasa dan Pustaka 56, Universiti Kebangsaan Malaysia tahun 70. Mengapa institusi ini ditubuhkan? Jadi jawapannya jelas, iaitu memperkasa kedudukan bahasa Melayu. Itu dipanggil aneka pilihan. Dalam bentuk ini ada 35 soalan. Baki lagi adalah soalan aneka pelengkap. Aneka pelengkap ialah yang jenis A 1 dan 2, B 1 dan 4. Jenis soalan tu kan. Itu aneka pelengkap. So, dia ada lebih kurang lah 5 soalan dalam SPM. Siapa yang rasa lebih senang, aneka pelengkap pun taklah susah sangat. Dia ada tu. Dia ada unsur, kalau 1 tu betul, automatik potong C dan D. Dia ada, dia mudah gitu. Baik. Kenal pasti kata kunci. Soalan, kalau falsafah pendidikan kebangsaan menyeluruh tu, automatik kita tahu dah jawapannya seimbang. Kata kunci. Kenal pasti perkataan maklumat dengan pilihan jawapan. Stem post Jerman. Kita tahu dah itu refer kepada Hitler dan Mussolini, 2 orang 1 perjuangan. Kita tahu dah.
Okey, singkir jawapan yang salah. Macam saya beritahu tadi dah. Apakah kesan Perang Dunia Pertama? Satu, meluaskan Empayar Osmaniyah. Kita terfikir, Empayar Osmaniyah makin sempit. Apa hal makin luas? Maka potong yang ada satu. Automatik B dan A sudah out. Dua, mengukuhkan sistem beraja di Jerman. Apa yang kita tahu, Raja Jerman hapus selepas perang. Automatik yang ada dua mesti salah. Maka kita potong C dan A. Maka jawapan dia hanya tinggal 3 dan 4. Okey, sekarang kita tengok ni soalan aneka pilihan bentuknya macam ni. Kita tengok latihan ini. So, saya jemputlah beberapa orang pelajar bergila-gila lah untuk jadi pembantu bacaan tu. Baik, Tasmita, tolong baca soalan 1, 2 dan 3. Okey, Tasmita. Berikut ialah salah satu ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Apa jawapan dia? Raja. Raja. Okey, beres. Ingat ya, dia ada 4 ciri kan. Raja, undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat. Okey, nombor 2. Tasmita. Raja bertanggungjawab memberikan perlindungan politik dan jaminan keselamatan kepada rakyatnya. Bagaimanakah rakyat membalas tanggungjawab tersebut? Memberikan taat setia. Yes, taat setia. Iaitu takut ditimpa tulah. Okey, nombor 3. Kerajaan manakah yang mewarisi ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka? Apa jawapan dia? No idea. Kedah Tua mungkin? Kedah Tua belum Melaka. Johor Riau. Maaf cikgu, maaf. Tak bersedia kan, betul tak? Tak sempat nak study. Jawapannya ialah lepas Melaka jatuh, Johor muncul. Itu clue dia. Maka jawapannya ialah Johor Riau. Cuba tengok peta yang saya paparkan ini. Dulu Empire Johor Riau dia melengkung sampailah ke Pulau Natuna. Besar tu. Natuna tu pulaunya besar macam Singapura, pulau besar. Yang peliknya, ujung Kuching ke Johor, Natuna sekarang milik Indonesia. Tu saya rasa pelik tu. Mana boleh jadi Indonesia punya tu. Sedangkan dia ke utara, Laut Cina Selatan dah tu. Saya pun heran. Dan dia, orang di kawasan tu bercakap kata dialek Terengganu. Saya pun tak faham apa hal tu. Baik. Okey, seterusnya Dennis. Dennis sambung soalan nombor 4. Sultan menduduki hierarki tertinggi di dalam sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Antara berikut yang manakah tanggungjawab Sultan dalam sistem tersebut? 1. Melantik pembesar. 2. Menaungi dan menjaga keselamatan rakyat. 3. Memaksa rakyat membayar cukai. 4. Memungut zakat. I think A. Jawapannya ialah A. Melantik pembesar, menaungi. Baik, baca lagi Dennis. Raja berikut berkaitan dengan sistem pembesar 4 lipatan. X. Menjaga keselamatan Kota Melaka dan menjaga keamanan negeri. Apakah X? Temenggung. Temenggung. Okey, satu lagi. Nombor 6. Maklumat berikut berkaitan revolusi yang berlaku di Eropah pada abad ke-17 dan abad ke-18. Revolusi keagungan di England 1688, Revolusi Perancis 1789. Apakah kesan peristiwa di atas terhadap Eropah? Kerajaan perlembagaan ditegakkan. Okey, sangat bagus. Okey, Ketini nombor 7. Sebelum Ketini baca, kita tengok dalam buku teks ni pun ada ni. Revolusi adalah kebangkitan rakyat. Ini berlaku di England pada tahun 1688 dan di Perancis 1789. Itu rakyat bangkit menentang raja. Itu revolusi. Okey, Ketini nombor 7. Nombor 7. Apakah maksud nasionalisme mengikut Hans Kohn? A. Meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Jawapannya A ke B? A. A itu meletakkan kesetiaan
hanya kepada negara dan bangsanya. Baik, Ketini baca sampai 3 lah. Nombor 8. Okay. Nombor 8, mengapakah Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn memperkenalkan sistem birokrasi barat di Thailand? Jawapannya jawapannya saya cakap A, mengekalkan kedaulatan negara. Okey, maksudnya Thailand tidak dijajah. Hasil daripada pengenalan birokrasi oleh Mongkut dengan Chulalongkorn. Thailand selamat. Maknanya dia kekal kedaulatan. Mongkut ni bapa dia ada 99 orang isteri, tu Mongkut. Chulalongkorn 135 orang isteri. Dia ramai. Okay. Chulalongkorn. Kemudiannya, nombor 9. Ketini satu lagi. Nombor 9, apakah yang didedahkan oleh Raden Ajeng Kartini melalui karyanya Habis Gelap Terbitlah Terang? Jawapannya sekejap ya cikgu. A ke cikgu, diskriminasi Diskriminasi. Itu dia kritik Belanda sebab Belanda layan tidak betul, double standard. Itu diskriminasi. Baik, seterusnya saya jemput Arif pula, Jamaluddin. Ni beberapa orang pembantu saya lah, anggap begini. Nombor 9 Arif. 10. Gambar di bawah merujuk kepada kehadiran Pandit Jawaharlal Nehru di Kuala Kangsar pada tahun 1937. Apakah kesan kehadiran tokoh tersebut? Allah. Kejap. Macam susah kan? Saya tak ingat. Nehru datang ke Perak dulu tu, bercakap berapi-rapi tu. Apa kesan dia datang? Saya rasa di Jawapannya ialah idea nasionalisme. di itu. India berkobar-kobar untuk memerdekakan India daripada penjajahan British. Tu dia datang tu bersyarah untuk bangkit semangat orang Tamil, orang India bukan Tamil, orang India tu. Tu Nehru. Ya, betul. Sebab masa tu orang India datang untuk bekerja dulu. So, ramai orang India support duit dan sebagainya untuk beli senjata dan logistik pemberontak-pemberontak untuk merdeka. Bukan pemberontak, pejuang. Baik, seterusnya Arif baca lagi nombor 11. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 disebabkan oleh pembunuhan Putera Mahkota Austria-Hungary. Itu senangkan itu. Oleh Gavrilo Princip tu dia tembak ketika raja tu datang melawat hospital Sarajevo. Itu dia punya kereta diraja yang paling canggih. Tu dia kereta tu. Dan dia dendam lama lah, maknanya dia negara yang dijajah Serbia masa tu oleh Austria-Hungary. Dan dia menunggu masa yang sesuai, pura-pura berbaris, menyambut melambai-lambai raja, sampai dekat dia keluarkan pistol dan dia terus tembak. Gavrilo Princip. Dia bunuh sekali dengan isteri putera tu kan? Yes, Duchess Sofia. Malah ada buku mengatakan dengan drivernya pun mati. Dia tembak 3 das. Prince Ferdinand dengan Duchess Sofia memang mati. Tapi dia tahu dah, dia tembak tu dia pun hukuman mati juga. Dia macam Rosely Doby lah, tikam Duncan Stewart. Dia tahu, dia ditikam, dia menikam dan dia akan dihukum. Dia tahu, tu orang panggil serangan nekat. Baik, yang ni Arif satu lagi. Soalan 12, gambar di bawah merujuk kepada stem post Jerman 1938 yang meraihkan hubungan erat Hitler dan Mussolini dalam Perang Dunia Kedua. Slogan di atas stem membawa maksud mana slogannya? Apa dia tu? Saya rasa B. Apa dia? 2 orang dan 1 perjuangan. Okey, betul lah tu kan. Okey, alang-alang bacalah satu lagi sampai soalan 13. Okey, apakah tujuan Jerman melancarkan operasi Barbarossa? Untuk
Besar. No idea. Saya rasa untuk Rusia. Menawan Rusia. Okey. Bayangkan Jerman kecil boleh nak pergi tawar Rusia dan cuba kita tengok dia punya tu serangan tu. Serangan besar-besaran 3 juta askar. 3 juta bukan sikit 3 juta ni. Dan dibantu oleh 3,350 kereta kebal. Saya depan sekolah saya tahun lepas 20 trak boleh lalu pun dah kecut dah rasa. Kejut kerut dah. Kejut tengok 20 trak warna biru gelap. Zoom. Kita takut tengok. Ini bukan 20 ni. 3,000 kereta kebal dan 2,270 kapal terbang perang masuk ke Rusia dan Jerman disokong oleh Finland, Hungary dan Romania. Baik, satu lagi dah Arif. 14. Okey. Soalan 14. Jadual di bawah menunjukkan pengeboman Amerika Syarikat ke atas Jepun. Dua tu. Apakah kesan pengeboman tersebut? A. Perang Dunia Kedua tamat. Jepun menyerah kalah. Turning point penamatan Perang Dunia Kedua. Kalau tidak sebab bom itu masih lagi tak tamat lagi perang. Sekejap. Ada postman sekejap . Okey cikgu, tak apa. Sorry, di rumah macam ni lah. Baik, kita ada berapa soalan lagi? Kita ada semua 20 kan? Okay, kita tengok di sini bom atom. Little boy, fat man. Bom atom yang digugurkan di Hiroshima nama Little Boy, Nagasaki Fat Man. Dia punya pattern tu. Dan dalam buku teks digambarkan begitulah. Hiroshima digugurkan, bom itu jadi padang terkukur, hancur lebu. Nagasaki juga 2x5 hancur. Itulah sedih kita tengok. Bagi orang Jepun ini ada hari malapetaka yang paling malang. Inilah orang yang bertanggungjawab mengarahkan pengguguran bom itu. Okey, Dennis. Dennis, baca sikit Dennis, habis. Toko di bawah muncul pada sekitar tahun 1942-1945. Apakah pertubuhan X Force 136? Okey, jawapannya ialah Force 136. Ini dia punya ni. Dia punya pemimpin dia Tengku Mahmud Mahyuddin. Okey. Dia handle radio Melaya dari India masa dia belajar. Dia bertugas di sana. Baik, Dennis, teruskan. Gambar berikut menunjukkan pertemuan 3 tokoh kuasa besar dunia yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Apakah nama pakatan tentera yang melibatkan 3 tokoh di atas? Kuasa bersekutu. Kuasa bersekutu. Okey. 17, Dennis. Tokoh berikut berkaitan dengan perjuangan menentang Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Lieutenant Adnan Zaidi, Lieutenant Ibrahim Aladita MC, Corporal Yaakob Bidin. Apakah nilai yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh di atas? Keberanian. A. Okey, keberanian. Okey, nombor 18, Ketini. Rabi Ketini. Boleh? Boleh cikgu. Nombor 18, gambar di bawah digunakan oleh Jepun ketika Perang Dunia Kedua. Mengapakah Jepun menggunakan gambar sedemikian di tanah Melayu? Jawapannya A ke cikgu, menarik sokongan. Dia ada tu perkataan Jawi tu. Ya Allah, terpeliharalah kami oleh tentera Jepun daripada apa benda tahu tu ama tu. Daripada saya tak pasal tu aman biar Jepun beri keamanan. Jadi rakyat sokong tu. Terpengaruh dengan poster tu. Jangan main-main poster ni, bukan sembarangan. Okey, Ketini, habis. Apakah tema yang dipaparkan dalam novel Nyawa di Hujung Pedang karya Ahmad Murad Nasaruddin? Jawapannya di kekejaman tentera Jepun di tanah Melayu. Okey, last.
Apakah iktibar yang diperoleh daripada peristiwa penguasaan bintang 3 di tanah Melayu? Jawapannya C. Menjaga keharmonian kaum. Menjaga keharmonian. Ini bintang 3 dulu yang keluar dari hutan dan menganggap kekalahan Jepun sebagai kemenangan di pihak mereka. Itulah tentera bintang 3. Okeylah, pelajar-pelajar sekalian, lebih kurang 2 jam kita bersembang tentang sejarah pada hari ini dan mudah-mudahan pelajar-pelajar kita belajar betul-betul sejak kita tiada tempat lagi dengan harapan nanti naik ke form 5 nanti kita akan terus konsisten belajar. Jadi saya rasa dah 2 jam lebih kuranglah kita ke udara. Saya kembalikan kepada siapa? Kita ke Cikgu Syarizal. Saya pulangkan majlis ini. Kita atas meta habiskan dulu. Ya, majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Yasmin bin Hashim atas kesediaan mengendalikan slot sejahtera sebentar tadi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam ceramah ini. Izinkan saya mengakhiri majlis pada hari ini dengan serangkap pantun. Dari Rokan ke Indragiri, membawa tinta ke Kuala Linggi. Baiklah Tuan, rehatkan diri, esok kita bersua lagi. Terima kasih. Ada sesi penggambaran, tak ada tak? Okey, Kak Zu bolehlah print screen tu sikit, print screen. Siapa nak buka kamera tu boleh buka kamera, kita buat komunikasi. Okey, saya di pihak sekolah Negeri Bakir mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Haji Yasmin kerana sudi untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan pelajar saya. Terima kasih banyak Tuan Haji. Sama. Kak Zu ada nak cakap apa Kak Zu? Kepi. Tuan Haji, sama-sama berkongsi ilmu dengan sekolah Negeri Bakir. Mungkin tahun depan kita boleh buat lagi lah pertemuan lain. Cikgu Zuraini orang Kelantan kan ni? Ya. Kau pernah mengajar kucing mula? Tak? Tak. Oh. Okey. Tak rasa pula 2 jam juga ingat kan? Itu tadi. Okey, pelajar sangat bagus tu. Sangat sporting, sangat advance sangatlah. Memang betul lah dengan jenama sekolah Aminuddin Bakir. Memang layak. Sangat bagus. Okey, terima kasih semua ya. Terima kasih Tuan Haji. Tiap apa-apa kita berhubung lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih Cikgu. Para pelajar jangan mengisi link yang cikgu dah bagi tu dalam mesej ya. Terima kasih cikgu-cikgu. Terima kasih cikgu-cikgu. Sama. Cikgu, rakaman untuk sesi ni nanti nak dapatkan pada siapa? Dengan Puan Zuraini. Okey. Nanti saya bagi ya. Okey, terima kasih cikgu. Dia tak akan dapat sekarang sebab dia lama ni dia upload Nak proses dulu kan, ya betul. proses. Okey. Check up. Okey. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.